Martabat Ilmu dan Ulama, karangan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Dan kita berada pada kedudukan ilmu dan ulama. Kedudukan ilmu dan ulama. Kita berada pada hadis yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Hadis yang keempat, muka surat yang kelima. Hadis yang kedua tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu ma'adinu kama'adini adh-dhahabi wal fiddah khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahul Muslim. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey ke? Ada cari tak jumpa ke? Jumpa. Muka surat 5. Muka surat 5. Hadis yang kedua tu. Yang 1, 2 ni kita dah baca dah kemarin, minggu lepas sebelum ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salli ala sayyidina Muhammad, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adinu kama'adini adh-dhahabi wal fiddah. Manusia ni dia umpama barang-barang galian. Manusia ni macam REE. Barang galian. Saya Muhammad. Rupanya REE yang kena curi ni 60 tempat. Tapi kita duduk dengar dalam biara macam satu tempat ni. Kesian agak kawan tu kena. Kesian agak kena. 60 tempat insya-Allah. Di seluruh Malaysia ni REE ni satu sumber galian yang sangat mahal. Dia sampai ke tahap galian ni masih belum kita di Malaysia ni dia masih belum di standardizkan dia punya SOP, standard operation procedure dia. Sebab tu ada banyak orang yang cuba nak penetrate, cuba nak ambil. Dan dia merupakan sumber galian yang mahal. Siapa yang dapat projek tu, dia billionaire. Dia billionaire, millionaire lagi, billionaire. Allah bagi sumber tu kat Kedah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah jadi satu kebaikan. Tapi bukan nak cerita yang tu. Saya pun tak erti nak cerita lebih-lebih sebab kita pun tak ada ni sangat. Cuma Rasulullah Muhammad, Nabi gambarkan manusia ni dia macam barang galian. Bukan pada bahan galian tu, tetapi pada nilainya. Sehingga Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seperti az-zahabi wal fiddah. Seperti emas dan perak. Manusia ni seperti emas dan perak. Allahumma salli ala Muhammad. Khiyaruhum fi jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Dia ni sebaik-baik depa ni pada waktu jahiliyah dia, maka sebaik-baik tu juga dia pada waktu Islam, dengan maksud kedudukan dia, kehormatan dia. Kalau dulu waktu dia duduk jahiliyah dia ni orang darjat tinggi pada masyarakat. Bila dia pindah pergi masuk Islam pun darjat dia pada kedudukan begitu juga pada masyarakat. Nabi SAW meraihkan orang-orang yang kedudukannya tinggi waktu jahiliah. Bila dia masuk Islam, Nabi letak dia pada tempat dia. Nabi tak hinakan dia. Itu maksud kata Islamnya mulianya ataupun baiknya bagaimana Islam ni dia meraihkan manusia. Taklah kata apa, dulu dia ni waktu dia duduk jahiliah ni, dia ni presiden ataupun dia ketua satu kabilah tu. Kedua satu kabilah. Tiba-tiba masuk Islam, kamu ni kena duduk ni, kamu ni kena jadi. Tak. Waktu dia masuk Islam pun dia diangkat macam tu juga duduk dia. Nabi meraihkan dia. Antaranya tuan-tuan tengok Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tapi sebelum dia masuk Islam, dia ni antara yang terlibat dalam perang Badar, dialah jadi pencetusnya. Pencetus bukan dia cetus, tapi isu dialah yang mencetuskan perang Badar.
Abu Sufyan bin Harb, isteri dia nama dia Hindun, isteri dia Hindun. Waktu Allahumma salli ala Muhammad, dia nak balik daripada Syam, bawa barang dagangan milik orang-orang Quraisy dan milik penduduk-penduduk Mekah. On the way nak balik tu, tiba-tiba Allahumma salli ala Muhammad dapat maklumat ni kepada Nabi SAW. Bila dapat maklumat dari Nabi, Nabi SAW bergerak nak pergi. End up-nya Salih Azim Muhammad dia berjaya meluluskan diri, dia berjaya lepas, tapi dia, Nabi SAW bertemu dengan tentera Quraisy yang mai kononnya nak selamatkan Abu Sufyan dan barang dagangan dia. Selepas Abu Jahal dan Abu Lahab mati. Abu Jahal mati dalam perang Badar, dia di antara yang terbunuh. Abu Lahab mati sebab dia kecewa dan sakit, akhirnya bawa pada kematian dia selepas daripada perang Badar. Pimpinan-pimpinan Mekah yang besar-besar ni dah tak ada. Jadi yang mengambil alih kepimpinan Mekah tu ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan mengambil, dan Abu Sufyan merencana beberapa perang dalam matlamat nak pi serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali pi. Dan waktu berlakunya perang Uhud yang besar tu, sehingga 70 orang sahabat syahid, kepimpinan Mekah ialah Abu Sufyan bin Harb. Dialah yang memimpin Mekah. Isteri dia sendiri Hindun tu yang kisah bunuhnya Hamzah. Wahsy, salah seorang daripada orang hamba yang diupah dan dijanjikan Sallallahu Alaihi Muhammad harta yang begitu banyak selepas daripada seandainya dia dapat bunuh Hamzah. Siapa? Tu isteri Abu Sufyan bin Harb, Hindun. Sallallahu Alaihi Muhammad. Penentangan Abu Sufyan kepada Nabi SAW ni sangat terang dan sangat jelas dan sangat nyata. Orang semua tahu. Tapi bila Nabi SAW, bila berlakunya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi sampai di pinggir kota Mekah, Nabi SAW sebut kepada orang musyrikin, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Padahal Abu Sufyan tu dialah duk serang Nabi, dialah yang buat rencana perang, isteri dia lah yang bunuh kekasih Nabi SAW, Hamzah, sampai Nabi SAW sangat sedih. Bukan takat bunuh, belah dada, korek, ambil hati, tokak lagi, potong hidung, potong telinga. Tu dibuat oleh Hindun. Tapi Nabi kata apa? Siapa yang berselindung di rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Tu apa dia tu? Nabi mengangkat dia. Nabi letak dia ni orang tak tinggi. Bila angkat dia tu, orang akan pandang, Masya Allah, Muhammad masih respect kepada kepimpinan kami, Abu Sufyan. Dia indirectly orang rasa apa? Orang rasa macam, bayangkan kalau kita ni pengikut satu-satu jemaah, bila bertemu dengan satu kelompok yang lain, tiba-tiba yang ni dia hormat, walau macam mana perang pun dia hormat, orang akan rasa apa? Orang rasa respected. Tapi kalau dia hina, dia keji, dia kata macam-macam, lagilah orang tak suka kan? Itu kaedah Nabi SAW berdakwah. Dan bila Abu Sufyan masuk Islam, lepas Abu Sufyan sendiri pun mula keadaan macam tu, dia rasa macam dia masih dihormati walau apa saja dia buat kat Nabi SAW. Akhirnya menyebabkan dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi letak dia pada tempat dia lagi. Nabi bagi penghormatan yang sewajar dekat dia. Sebab tu dalam hadis ni kata apa? Saya sebut an-nasu ma'adinu kama'adini adh-dhahab wa fiddah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Cuma ada apa ni tuan-tuan sekalian, kelebihan sikit tang mana? Idza faquhu, apabila dia sekiranya dia memahami Islam tu. Bila dia nak kemuliaan tu, apa masuk Islam, faham Islam, maka kemuliaan hang waktu hang duduk jahiliah dulu akan duduk sama waktu hang duduk Islam. Tapi kalau hang tak masuk Islam, waktu tu hang masih akan dihina-hinakan. Dia duduk mulia waktu jahiliah. Kalau dia nak kemuliaan dia berterusan, masuk Islam, faham Islam, hang akan terus duduk dalam kemuliaan tersebut. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa manusia mempunyai budi pekertinya dan kebaikan sifat yang bertahap-tahap, seperti tahapnya mutu barang-barang galian emas dan perak. Nak tengok dia Salih Muhammad
Level mana dia ni? Manusia ni masing-masing ada tahap-tahap dia. Ada dia ni level emas, ada dia ni level perak, ada level-level tertentu. Macam itulah keadaan sahabat Ahmad yang dapat disimpulkan daripada hadis ini. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadatil fiqhu afdalul ibadatil fiqhu wa afdalud dini wara'u. Sedap hadis dia. Baca sama-sama. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadati al-fiqhu wa afdalud dini al-wara'u. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ibadah yang paling utama, afdalul ibadati, ibadah yang paling afdal, yang paling utama ialah al-fiqhu, iaitu memahami agama dia, faham tentang agama dia. Wa afdalud din, dan yang paling afdal pada agama itu ialah al-wara', yakni wara', bersifat wara', iaitu bersifat wara' ni bukannya jalan tunduk, selekeh, pakai baju hangit, tak iyan. Apa tengok kadang duk main dakwah kita kan. Nabi suruh dakwah, tapi bawa lah sifat da'i itu sama. Jangan ambil tang kejar dakwah saja, tapi bawa juga sifat da'i Nabi SAW. Macam mana sifat da'i dia? Pendakwah ni, Salih Ahmad, Nabi sendiri dakwah cukup jaga pakaian dia lagu mana. Nabi pastikan pakaian dia kemas, Nabi pastikan dia memakai wangi-wangian yang baik, Nabi SAW pastikan dia bersugi, Nabi sikat rambut dia, Nabi sehingga Nabi bawa produk Islam ni pergi. Salih Ahmad pergi jumpa dengan orang yang nak didakwah. Dia ni kita jadi pendakwah, kita letak nama kita sebagai pendakwah, tapi baju pun tak bergosok, tak 1000. Ni kuning ni, kita tengok ni kuning. Pakai baju putih sebab nak ambil afdal warna putih, tapi kuning. Sorban pun rambut pula nak ambil sunnah rambut Nabi SAW, rambut panjang tapi tak bersikat, janggut pun serabut. Tak kena lah, saya tengok ada benda yang tak kena, yang tak match. Jadi ambil betul-betul. Warak bukan lagu tu. Warak ni ialah nak buat satu benda, timbang betul atau salah. Nak buat satu benda, timbang. Jadi pahala ke jadi dosa. Nak buat satu benda, dia kalau mati waktu buat benda tu, elok ke tak elok? Mati husnul khatimah ke su'ul khatimah? Nah, dan ini panggung wayang tengah duk main wayang Barbie. Dia ajak Tok Wan dia pergi tengok. Tok Wan jom pergi tengok cerita Barbie. Tengok binatang babi apa. Bukan babi Tok Wan, Barbie. Barbie tu yang patung tu. Nah, syarat satu je, Tok Wan nak pergi tengok cerita ni kena pakai pink. Dia beli baju pink Tok Wan dia pergi tengok Barbie. Pergi tengok tu. Jadi waktu kalau mati tengah panggung tengah wayang tu lagu mana? Ni konsert tengah duk main lah ni. Hampir setiap hari ada konsert, hampir setiap minggu ada konsert, merata tempat ada konsert. Kalau nak pi tu mati lagu mana? Kalau on the way nak pi tu tiba-tiba accident meninggal lagu mana? Kalau tengah-tengah duk berjoget waktu tengok tu meninggal lagi lagu mana? Tu orang warak dia timbang betul lah. Maka Sayyid Muhammad, sebaik-baik agama itu ialah ada pada orang warak. Kita nak belajar begitu. Nak buat apa? Nak tengok handphone. Tapi yang kita tengok handphone, kita sedang tengok tu warak ke tak ni? Dia sifat warak tak? Nak pergi mana? Nak pergi supermarket. Waktu kita nak pergi supermarket tu, benda yang kita nak buat pada supermarket tu, yang benda kita nak beli tu, apa kesan pada kehidupan dunia akhirat kita? Fikir ni warak ni. Waktu kita nak pergi mana lagi? Nak pergi apa? Benda apa kita nak buat? Benda apa kita nak buat? Kena jadi orang warak.
Sebab semua ada kira tu, semua ada kira dia. Setiap benda yang kita buat, setiap benda yang kita, setiap benda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada timbang kira dia, orang warak dia tak mau satu benda pun. Waktu Imam Syafi'i, Imam Ghazali sebut petik perkataan Nabi SAW dalam kitab Ayyuhal Walad, dia sebut apa? Kita sehari satu detik yang terlepas, yang satu detik tu tanpa ada kaitan dengan agama, maka rugi dia tu terlalu besar. Rugi tu sangat besar, sangat panjang, sebab tak boleh nak patah balik dah. Maka tuan-tuan, jadi warak. Tetapi kata Nabi SAW, afdalul ibadatil fiqhu, yang paling afdal pada ibadat seorang tu. Kita banyak buat ibadat kan? Dalam urusan ibadat kita kepada Allah, tadi urusan kehidupan kita ni, din maksud cara hidup. Kalau keputusan dalam urusan ibadat kita pula, yang mana paling afdal ni? Yang kita faqih tentang dia. Semayang, antara semayang dengan baca Quran, yang mana lebih afdal untuk kita? Yang mana kita lebih faqih pada dia? Kita lebih faham dia. Maksudnya nak bagi semua urusan ibadat kita ni semua jadi afdal, maka buat macam mana? Semua kena belajar cara nak buat tu bagi sempurna elok. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Wallahu alam. Sekali kita tengok kitab kita Bahrul Mazi, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahu wala. Kita tengok pada masalah ke-350 muka surat 241. Kita masih berada pada tajuk babu majaa fi su'ril kalbi, bab yang telah datang ia pada menyatakan hukum baki air jilat anjing. Baki air jilatan, bekas jilatan anjing. Hari ini kita masuk pada bab yang pada tajuk yang ke-350, masalah ke-20, najis babi dan hukumnya. Dan kita duk bincang tentang anjing, macam mana pula kalau babi yang jilat ayak tu? Macam mana babi jilat? Macam mana kalau babi pula jilat ayak tu? Macam mana pula hukum kenajisan babi? Kita pun semua tahu dah, pekat-pekat mengaji belakang dah. Nabi SAW sebut tentang daging babi. Allah cerita tentang daging babi. Allah sebut dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Allah sebut sesungguhnya Allah, dan tulis kat situ hujung tu, buat nota kat situ, surah Baqarah ayat 173 tu dia punya dalil pengharaman babi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kamu makan bangkai dan darah dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka siapa yang terpaksa memakannya, ini kerana darurat, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampau batas, maka tidaklah dia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 173. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tengok dalam ayat tu Allah cerita, Allah kata walahul khinzir, dan daging babi. Maka di sinilah tuan-tuan kita dengar ada yang menyebutkan tak apa kulit babi okey, pasal Allah sebut daging babi saja. Allah yang cakap ni pun orang Melayu. Kita kalau ikut mazhab lain tu, kita boleh timbang-timbang tengok. Dia kata benda yang asalnya daripada babi, kemudian diproses sehingga hilang zat dia, dan kita tak panggil lagi benda tu babi, maka dia harus untuk kita gunakan. Ini salah satu pendapat yang disebutkan. Mari kita tengok apa pendapat ulama-ulama tentang dia. Dari sebelum tu kita tengok dulu. Tu dia punya dalil pengharaman babi.
dalil pengharaman babi dan semua yang mai daripada dia. Tapi ingat dalam ayat tu Allah sebut tentang daging sahaja. Habis macam mana yang dia boleh jadi kulit jadi haram, najis juga, lemak jadi najis juga, tulang jadi najis juga, bulu jadi najis juga, semua jadi najis, itu lagu mana? Sedangkan Allah sebut dalam tu hanya daging saja. Baik. Baik, kita tengok dulu. Masalah najis babi dan hukumnya. Asy-Syafi'i berkata, di dalam maka telah kami kata pada anjing itu dengan barang yang menyuruh ia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah babi itu jika tiada ada ia lebih jahat dari hal anjing, tiada ada pula lebih baik daripadanya, maka kami kata dengan babi itu najis seperti anjing qiyas atasnya. Dia kata sallallahu alaihi Muhammad, anjing ni Nabi SAW sebut dengan jelas tentang kenajisan dia. Maka babi itu lagi-lagilah jahat, lagi lebih daripada anjing. Bukan maksud jahat dia lagu mana, maksudnya berat dia pada najis itu lagi berat daripada anjing. Saya sama. Jadi maka subhanallah, tak ada pula pun lebih baik daripada anjing. Maka katanya Salih Muhammad, najis babi itu lebih najis. Babi itu najis seperti anjing, diqiyaskan padanya. Kata An-Nawawi pula, dan adapun babi maka hukumnya sebagai hukum anjing segenap perkaranya. Pada setiap keadaan sama aja. Macam mana najis pada kulit, najis pada bulu, najis pada tulang, najis pada jilatan ayak, jilat tu, semua sebagainya kita duk bincang tu, sama saja hukum dia pada babi. Inilah mazhab kita. Dan telah berjalan kebanyakan ulama kepada bahasanya babi itu tiada berhajat kepada basuhnya 7 kali, dan ialah satu qaul bagi Imam Syafi'i, dan ialah yang kuat pada dalil. Mari kita tengok tuan-tuan sekalian beberapa pandangan ulama tentang pengharaman Salih Ahmad babi. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, kitab tafsir tentang pengharaman khinzir, syarak menyebut daging secara khusus. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, syarak menyebut daging secara khusus tadilah, walahmil khinzir, dan daging babi secara khusus. Sebab pasal apa? Pasal apa sebut daging saja? Sebab itulah subjek yang lebih banyak dan ketara. Yang tu yang paling banyak sekali orang guna dan paling ketara sekali. Sedangkan bahagian-bahagian yang lain itu hukumnya akan mengikut kepada hukum daging itu. Bila sebut daging, pasal apa Allah sebut daging, Allah tak sebut yang lain? Pasal yang ni paling banyak orang guna. Maka yang lain tu akan mengikut juga kepada hukum daging tu. Tafsir Al-Jalalain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala menukilkan ijma' pengharaman memakan sebahagian-bahagian daripada khinzir. Ijma' ulama kata apa? Sepakat ulama kata apa? Tak boleh nak guna walaupun sebahagian benda daripada khinzir. Allahumma salli ala Muhammad telah berijma' umat Islam ke atas pengharaman. Ijma' ni maksud sepakat. Ramai-ramai sepakat. Salih Muhammad atas pengharaman lemak, darah dan setiap bahagian khinzir. Salih ala sayyidina Muhammad. Jadi itu di antara dalil yang menyebutkan tentang pengharaman memakan khinzir, bukan hanya pada daging tapi juga pada tulang, lemak dan sebagainya. Baik, Allahumma salli Muhammad. Tu macam mana yang orang kata daging kulit boleh pakai? Kulit boleh pakai. Dia berkata. Baik, saya tak mau nak petik pendapat ulama-ulama yang lain. Saya nak petik pendapat mazhab Syafi'i je, supaya kita ni tak jadi selaru dan keliru. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata kulit khinzir ataupun kulit babi ini najis.
najis waktu hidup, bila mati lagi najis pasal dah jadi bangkai. Dia tak sah agak sembelihan baca bismillah. Bismillah lah, baca bismillah. Mama pun tak idea juga pasal dia tak. Maka waktu hidup dia najis, lepas mati dia lagi najis pasal dia campur jadi bangkai lagi sekali. Lebih utamalah kenajisan dia. Justru tidak boleh dijadikan pakaian, melainkan hanya dalam keadaan darurat sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, Ustaz Ismail, maka kita kena ambil benda tersebut. Ustaz, kalau kami belah boleh tak? Belah. Bukan belah apa, nak jual je, bukan kami nak pakai pun. Pegang pun tak, pegang dengan tolak kayu je. Gitu. Kan? Boleh tak belah? Boleh tak Ustaz kami pergi jual? Kami pergi jual, trade in apa-apa kah? Nabi SAW kata apa? Daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahri baghi wa hulwanil kahin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Mas'ud, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi sallallahu sesungguhnya Rasulullah melarang daripada hasil jualan anjing. Melarang daripada hasil jualan anjing, upah kepada pelacur, dan upah kepada tok dukun. Hadis riwayat Bukhari. Sallallahu Muhammad. Jadi maksudnya apa yang diharamkan? Maksudnya tak boleh ambil hasil daripada penjualan benda yang terkait dengan anjing. Kalau anjing macam tu, babi patah lagi lah. So, tuan-tuan pergi jual kasut kulit babi contoh. Dia tengok dia buat dalam box tu, dia kulit pig skin daging babi. Rupanya kita boleh kenal, tengok dia punya bintik-bintik kulit babi. Nak kenal. Dia ada 3 titik, tumpuk 3 gitu. Tu nak kenal kulit babi lagu mana? Saya Muhammad. Okay dah? Tak ya. Dia wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Allah sebut dalam Quran kan. Jangan kamu bertolong-tolonglah kamu buat baik itu. Tapi jangan bertolong-tolong kamu dalam salih alaihi Muhammad berbuat melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu tak boleh lah. Dia buat benda-benda tak boleh. Baik dah, tu tentang najis babi. Clear. Masalah 351. Habis dah babi itu selesai. Kita masuk bab masalah berikutnya. Basuh dengan tanah dan kaifiat dia lagu mana. Kita bincang sama dengan tentang sertu. Sertu. Kena jilatan anjing lah, kena sentuh dengan anjing, sentuh dengan babi sebagainya. Sertu tu lagu mana? Saya cuma basuh dengan nak campur ayak dengan tanah tu, campur lagu mana? Boleh bekas ayak buah tanah dulu, tuang ayak kat atas ke? Boleh ke nak atas tanah lagu tu, tuang je ayak kat tu, gau tanah tu. Lepas tu guna lagu mana keadaan dia? Tu kaifiat dia panggil, cara dia. Kata Nawawi, telah berkata ashab kita dan bermula makna basuh dengan tanah itu bahawa mencampur ia akan tanah dengan air sehingga jadi keruh. Mula satu nombor satu, campur air dengan tanah bagi sampai air tu jadi keruh sebab tanah. Jadi mazhab kita pasyak tak terpakai. Pasyak bila tanah lah. Pasyak tak terpakai, batu tak terpakai, simen tak terpakai, bancur-bancur jadi simen, jadi konkrit lah. Faham ni? Tepung pun tak terpakai. Bancur-bancur ngayak tepung menjadi cok kodok. Tanah bancur sampai dikeruh, tu yang pertama. Maka tiada farq, tiada beza. Tak ada beza antara taruh tanah dalam air atau tuang air atas tanah. Sama aja. Dia nak guna dua cara.
Ambil bekas satu, buah tanah dalam tu. Tuang ayak tu, kacau, jadi keruh. Guna, boleh? Ataupun korek-korek lubang sikit kat tanah tu, korek-korek lubang sikit bagi ayak mentakung, korek lubang sikit, tuang ayak tu, tanah yang korek tu kita kacau, dia jadi keruh atas tu. Atas tanah tu tanpa bekas. Pun boleh guna, tak ada beza. Maksud kita tak cari? Tak bisa. Atau ambil air sudah keruh daripada satu tempat, maka dibasuhkan dengan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayak tu memang ayak yang duduk, dia panggil ayak tanah. Dia kalau setakat ayak yang lalu, ayak sungai yang lalu tapi warna dia keruh disebabkan oleh base dia tu tanah, atau jadi hijau sebab base dia tu lumut, ayak tu masih dikira sebagai ayak mutlak yang kita boleh guna untuk berwuduk. Ni maksud kata ayak tu keruh dia macam mana ayak yang kita duduk. Ada kan tempat-tempat kadang lopok-lopok ayak, yang ayak tu dia ayak, kita panggil ayak tanah. Kalau cedok tu kita kata ayak ni ayak tanah. Faham ni? Tu maka Sallallahu alaihi Muhammad, ayak tu boleh kita gunakan Sallallahu alaihi Muhammad untuk jadi satu bahagian daripada 7 ayak untuk basuhan. Ayak bendang tu, ayak yang keruh tu dengan tanah tu lah. Maka Sallallahu alaihi Muhammad, maka basuhlah dengan dia. Maka adapun sental tempat najis itu dengan tanah, maka itu tak memadai. Dia kena tu dia ambil tanah saja. Tanah tu lembab, dia gosok tu tak memadai dia. Dia kena apa? Kena bancuh ngayak dulu. Itu syarat dia. Pasir bukan tanah. Dia panggil dia pasir. Tanah. Pasir tak memadai, tak boleh. Tanah, ada tanah. Ada tanah tak apa. Ada tanah. Syarat dia ada tanah. Pasir saja tak boleh. Pasir ada jadi keruh. Tapi tak ada lah pasir mah tak boleh. Tanah. Kan tanah. Tanah lagi, tak tahu kot dia lagi nak pergi buat apa dekat tepi pantai ke apa kan. Pergilah cari tempat ada tanah. Tanah ni lagi banyak daripada pasir. Baik, sambung sikit. Sallallahu. Dan tiada wajib memasukkan kalau sentai najis tu dengan tanah tak memadai. Dan tiada wajib memasukkan tangan sama tanah itu ke dalam bekas. Bahkan memadai taruh ia dalam dia dan bekas dan dikocok akan dia. Dan disunatkan dalam keadaan tanahnya jangan dibasuhkan akhir kali, supaya datang atas air yang membersihkan dia. Kita tak syarat pun kalau nak kena kacau dengan tangan Ustaz, tak syarat pun. Boleh je guna kayu je ataupun kocok begitu kan. Syarat dia ayak tu bercampur dengan tanah dan dia jadi keruh dengan apa cara keadaan sekalipun. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan sunat basuh tanah tu awal, jangan letak di hujung. Pasal bila letak hujung lagi, ayak tanah tu melekat jadi last lah. Tapi gunakan ayak tanah tu di awal, supaya ayak 6 lagi yang mai kemudian tu dia membilas, jadi bersih. Dan bermula yang afdalnya bahawa adalah ia pada basuh yang pertama. Dia nak cari yang afdal mana? Afdal dia basuh mula-mula sekali. Tapi sah tak basuh kedua, basuh ketiga, basuh keempat, bahkan basuh ketujuh, sah tak? Kita dah bincang dari itu. Semua pun boleh sebab tak ada syarat pun awal ke hujung. Cuma afdalnya mana? Afdalnya paling awal sekali, sebab yang lain tu dia akan menyucikan, membersihkan. Clear? 352 masalah. Ayak lebih daripada 2 kolah yang dijilat anjing. Kalau ni pula yang kita bincang ni ayak. Kan kita masih tajuk kita bekas ayak bekas jilatan anjing. Ini kalau dijilat dalam kolah besar tu, dia main tengok-tengok.
bunyi dia duduk jilat tu bunyi, bukan duduk panggil. Cap macam kucing yang kita duduk belah tu. Contohlah kan, ada orang belah kucing depan tu, dia tak, kucing siapa dia belah tak tahu. Dia duduk parking tempat kuliah ustaz duduk mengajar. Tu dah tempat duduk dia. Siapa belah kucing saya tak tahu. Jawab jawab. Ada duduk belah tu, dia makan elok, gemuk elok tengok. Dia makan kat kantin, maksud ada orang buang makanan kat bawah tu. Siapa yang buang makanan tu? Kita tak suruh buang makanan kat bawah, kita suruh buang makanan dalam tong sampah pergi buang. Jawab ada je jawapan saya ni. Aduh, kita semayang duduk main kat depan, main tengok bagus duduk belengkak kat atas. Kita pun duduk geram kat dalam hati ni, siapa nak pergi angkat, siapa nak pergi angkat buat kering pun tak tahu, macam tak ada kat depan. Adab akhlak kita bagilah, tapi kita kena tengok maslahah juga. Kita tengok maslahah. Kita duduk tepi jalan, rumah kita tepi jalan, kita duduk ada jiran kiri kanan, kita jenis duduk kesian kat kucing lalu kita sedia makan, kucing ni lalu kita sedia makan. Akhirnya apa jadi? Akhirnya ramailah kucing-kucing mai kat situ. Bila dia mai kat situ, tang bagi makan kita bagi, tang berak kita tak jaga. Kita nak bagi makan tak apa, buh tempat berak sekali kat situ. Bagi mai makan, abang dia makan tang ni berak tu Sekali dia pergi berak rumah sebelah ni, sekali dia pergi berak rumah sebelah tu, sekali dia masuk rumah kawan tu, dia pergi kencing kat tirai rumah kawan tu, dia pergi kencing kat sofa, dia pergi cakap sofa rumah tu. Pasal apa kita duk tarik dia mai kat ni? Dia ni. Itu kalau nak jaga sungguh-sungguh. Kita buat pusat penjagaan kucing. Ma'had Darul Faizin buat pusat penjagaan kucing. Lepas tu kita bagi makan. Lepas tu kita bagi kita pergi sunat dia. Sunat lah saya panggil, supaya dia tak membiak lagi. Kita vaksin kat dia. Kita jaga dia elok-elok. Lepas tu kita jaga dia elok, tak apa. Tapi kalau setakat nak bagi makan saja, yang lain pun tu je lah, mana kan? Masuk berak mata tu. Yang tu tajuk ke depan, pasal bab yang datang pada menyatakan baki minum kucing. Itu pada depan. Hari kita habis yang ni dulu. Maksudnya bertanggungjawab lah, kita bertanggungjawab. Kita tanggungjawab. Kita nak pergi makan tak apa, tapi pastikan bukan takat makan, buat benda yang lain sama. Lepas itu anjing masuk penuh dalam ni. Jenuh lah, baling tu apa, pompang macam-macam. Keling anjing. Tembok habis, mati habis. Senyap. Tak ada. Ini air kucing pula lah. Macam zoo lah tempat kita ni. Lepas tu monyet masuk pula. Monyet pula masuk. Aduh, Saudara Muhammad. Habis dia punggah. Baik, Allah selamat tuan-tuan. Jadi kita duduk dekat dengan hutan betul lah kan. Saudara Muhammad. Jadi masalah ayak lebih 2 kolah dijilat anjing. Kata An-Nawawi, dan jikalau menjilat minum anjing ke dalam air yang banyak, sekira-kira tiada kurang ia daripada 2 kolah, tiadalah menajis ia akan dia. Kalau Saudara Muhammad, jikalau menjilat minum anjing dalam air yang banyak, sekira tak kurang daripada 2 kolah, maka tak jadi najis. Dan jika menjilat ia dalam air yang kurang daripada 2 kolah, atau kena makanan dengan air najis itu, atau kena air itu ke badan atau pakaian atau bekas-bekas lain, maka wajib basuh 7 kali, 1 daripadanya dengan air tanah. Masalah 335 tengok balik. Faham dia kata apa? Lebih 2 kullah, bukan 2 kolah, 2 kullah. Lebih macam tu tak apa, tak ada najis. Kurang daripada tu jadi najis. Ayak tu terkena baju kita pula. Masalah 353, masalah najis anjing pada makanan beku pula. Kata An-Nawawi, dan jikalau menjilat anjing dalam bekas yang ada dalamnya makanan beku,
dibuangkan barang yang mengenai akan dia dan barang yang di sekelilingnya, dan digunakan dengan bakinya atas sucinya yang dahulu, sebagaimana hukum tikus mati dalam minyak sapi yang beku. Minyak sapi, minyak beku. Kita tak pernah lah jumpa minyak beku tu. Cuba pergi duduk negara sejuk, kan, beli tak minyak tu nak masak lagi, tengok satu minyak tu beku. Habis buat nak kena potong botol minyak tu, potong tu. Lepas tu kena potong juga minyak tu, potong seketui buah dekat dalam tu, masak dia cair. Itu cara dia, kan, gitu. Tu tiba-tiba ada tikus ada dalam bekas minyak tu, tikus mati ujung ni. Nak buat ke mana? Buang terus semualah. Yang buang, potong tang tikus mati tu, buang, yang lain masih boleh guna. Mak ni. Potong clean dia tu, buang tu. Yang ia tak lalu Ustaz, tak lalu cerita lain lah. Tapi cerita apa ni, maksud hukum dia boleh lah. Mak ni, tuan-tuan buat bubuk apa nak buat tu? Bubuk Sora. Tuan-tuan buat bubuk Asyura. Siap buat, tengok bagus punya cicak landing ujung tu, mati tang ujung tu. Tu nak buat guna, nak buang tang cicak tu, yang lain tu bagi laki kita makan. Abang ambil lah makan. Saya kenyang lah ni, tak tahulah, tapi rasa macam sedap lah, tapi tak boleh makan lah ni, rasa macam allergic sikit yang kacang ni abang makan lah. Laki dia pun makan lah, dia tu layak liuk kau tengok dia je, kenal lagi dia. Tapi bahagian tu boleh makan. Jadi kalau anjing sama kes dia, jilat pada bahagian tertentu pada benda yang kering, benda bukan kering, benda beku. Nah, saya sebut benda beku, dia jilat tang ni ataupun kena dia pada bahagian ni, buang pada bahagian tu, sebab yang najis tu pada bahagian tu je. Habis yang lain bela tu Ustaz kena sertu dah Ustaz. Buat ni dia kek tu yang dia pergi jilat ujung ni. Habis nak sertu tuan-tuan, nak pergi buh 7 ayak apa mau, pakai lunyai lah kek tu. Apa lagi tak, buang pada bahagian tu, yang tu tak boleh makan langsung dah, buang, nak mana boleh tu sertu dah. Tapi bahagian lain tu masih boleh makan, pasal sebab najis dia pada bahagian tu saja. Buang pada bahagian yang dijilat. Maksud saya nak bagi ulama sebut, kata pada najis tu pada bahagian yang kena dia tu saja. Tempat yang tak kena tu dia tak najis. Macam kalau kita kena kat pakaian kita lah, kena kat pakaian, bukan seluruh pakaian kita najis, tang tu aja najis. So kalau kena tiba-tiba kena kat tepi ni, tumpuk lah, katalah kat sini, kena kat sini, yang nak kena sertu tu tang ni aja, bukan nak kena jelum jerlun, celup salai baju kat dalam tu, basuh dengan air tanah, dah tang tu ya tang ni. Baju putih pula angkat-angkat dah, tu dah jadi kelebu asap baju tu. Lepas tu lagi basuh-basuh tak hilang, lah buang tu yang nak pakai tak boleh, kena melekat tanah. Dah tang tu ya, bahagian tu yang najis. Kadang dia kena kencing. Dia pasal apa tak semayang ni, seluar kena kencing. Takkan kencing lah seluar. Dah dia terkena kencing, tak seluar tu terkena kencing, dia pipi kencing guna tak. Lepas tu apa ni, terkenalah setitik tang tu. Lepas tu nak kena basuh seluar tu, bukan basuh seluar tu, basuh tang tu ya. Main nak ajak cara dia masuk tandas. Lepas tu kunci pintu bandar tu. Tu pun nak ajak kak, buka seluar tu. Lepas tu buka paip tu, suar tu, bagi ayak lalu. Tu dia panggil apa? Dia bagi melalu, bagi lalu ayak, kan? Lalu ayak tu. Lepas tu lagi pakailah balik. Tapi nampak tumpuk tu Ustaz, Allah, orang tak heran dah, tak masuk surah abang esok. Seorang lelaki dapati ada tumpuk air di seluarnya. Tak ada orang teri, orang tak heran dengan hang pun dah. Tak tu buat macam Mr. Bean tu, pergi dekat yang blower tu. Kan? Jadi wallahu alam tu, tuan-tuan sekalian. Baik, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada bab yang datang pada menyatakan baki minum kucing. Wallahu alam. Tuan-tuan, program kita pada pagi ini dianjurkan lagi sekali oleh UBF Mutawif Haramain.
Jadi insya-Allah pada 30 hari bulan September ni kita akan saya Muhammad pergi untuk umrah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita matlamat kita perjalanan kita tu ialah untuk kita sampai pada tarikh bertepatan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pertama-tama kali dalam hidup kita nak sambut Maulid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum semua tuan-tuan, dan kita nak khatamkan nanti kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kitab Syama'il ni merupakan Allahumma kitab karangan Imam At-Tirmizi yang menceritakan tentang semuanya hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak khatamkan kitab tersebut, kita nak syarahkan kitab tersebut Ustaz Muhammad sehingga habis. Ada lebih kurang 400 hadis, lebih kurang 400 hadis dalam tempoh 10 hari kita duduk kat sana tu. Kita nak habiskan pengajian, nak khatamkan kitab tu, dan kita nak ijazahkan kitab tersebut. Jadi tuan-tuan bolehlah dapatkan maklumat, dan di sana kita banyak program yang kita nak buat. Kita nak pergi ziarah ke tempat-tempat Nabi SAW. Macam hari tu kita pergi Badar, kita pergi ke yang Uhud, semua-semua ni memang pergi lah. Tu kita nak naik, nak panjat Jabal Nur, nak panjat Jabal Nur. Itu selain pada umrah lah ni, umrah tu ceritalah. Ini banyak perkaitan-perkaitan peristiwa Nabi SAW yang akan kita susuri nanti InsyaAllah, sama dengan saya dan Ustaz Bakhtiar sendiri pun akan pergi. Jadi tuan-tuan, baki kerusi itu tinggal sikit lagi. Tak banyak dah. Maka tuan-tuan boleh dapatkan maklumat di nombor yang tertera 0116508100, 65091002, 59100262, 0111. Tu ada nombor telefon dekat situ. Tuan-tuan boleh hubungi nombor yang tertera Salih Semangat untuk dapatkan maklumat lanjut. Dan ada juga tarikh-tarikh yang lain yang disusun oleh UBF Mutawif Haramain. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat pergi umrah bersama-sama insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Kita ucap terima kasih juga kepada pihak Ustaz Bakhtiar yang menganjurkan program kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada semua. InsyaAllah pukul 10 lagi. Jadi pukul 9.50 kita semua kat standby dah. Kita akan bersiaran, kita akan buat rakaman Radio Akim yang akan bersiaran esok pukul 8.30 pagi. Sehari pukul 10 pagi lagi ni InsyaAllah. Tajuk kita khutbah Iblis kepada pengikut dia. Dia ada satu waktu nanti khutbah Iblis akan naik atas mimbar dan dia berkhutbah kepada orang yang dulu ikut panggil dan cakap dia. Itu apa kisahnya? Lagi kita tengok lagi, kita ikuti lagi pukul 10 pagi lagi insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadatis salihin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tak. Sertu pada plastik lah. Cuma jangan make sure plastik tu buang. Tak. Unless plastik tu basah.